Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama dalam tazkirah pendek. Pada siri ini insya-Allah kita akan membicarakan berkait dengan hadis-hadis tentang politik dan kepimpinan. Kerana politik dan kepimpinan ini adalah penting untuk memberikan infak yang terbaik kepada rakyat dan tanah air. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 59. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis yang menyebut berkait dengan kepimpinan ini. Jadi berpandukan kepada hadis-hadis yang akan kita baca nanti, semoga dapat memberikan pengetahuan, kefahaman dan sempadan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Di mana hadis yang pertama berkait dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam kepimpinan kita. Sama ada gila kuasa, penyakit menyeleweng, penyakit mengkhianati rakyat, penyakit yang bermacam-macam yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan bersungguh mengejar kepimpinan, yakni jawatan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, yakni pemimpin yang memberi kebaikan, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Sahih Al-Bukhari
Hadis ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-7148. Daripada hadis ini boleh kita membuat ulasan, di antaranya perhatian hadis ini sebagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahawa akan ada di antara kita yang bersungguh mengejar jawatan. Di antara kita ni adalah di antara umat Islam, daripada zaman lepas zaman Rasulullah sampai ke zaman sekarang, akan ada orang yang mengejar jawatan ini. Sedangkan ia adalah satu penyesalan di hari akhirat kelak bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Maknanya siapa yang mengejar jawatan, nak kepada jawatan, kemudian gagal, dia tidak dapat melaksanakan amanahnya, malah menyeleweng, maka di akhirat kelak dia akan mendapat penyesalan. Yang keduanya, mengikut hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahawa orang yang gilakan kuasa ini tidak seharusnya diberikan jawatan. Perkara ini dijelaskan ketika baginda ditanya tentang mereka yang meminta untuk memegang kepimpinan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang mafhumnya, kami tidak memberikan kepimpinan kepada mereka yang memintanya, dan bukan pada mereka yang tergila-gilakan jawatan kepimpinan. Seorang tokoh sufi yang terkenal pernah berpesan bahawa gilakan kuasa akan merosakkan pribadi seseorang. Gilakan kuasa menyebabkan seseorang cenderung bersifat hasad dengki, bahkan suka mencari keaiban manusia lain. Berkata Al-Fudail bin Iyad, tidak ada seorang lelaki yang gilakan kuasa kepimpinan, melainkan dia akan terjebak dengan hasad dan kejahatan. Suka mencari keaiban manusia, dan dia tidak suka apabila disebutkan padanya kebaikan orang lain. Ini ucapan daripada Al-Fudail bin Iyad, seorang tokoh ahli sufi, berkait dengan kepimpinan. Betul lah, kalau kepimpinan ni kita berebut, kita bersaing dengan orang, bimbang takut orang potong lain kita, maka ada sifat hasad, ada sifat dengki, ada sifat khianat di antara satu sama lain. Yang seterusnya di atas dasar itu juga, Al-Imamul Abu Ayyub Asy-Syatiyani berpesan bahawa mereka yang cintakan kemasyhuran, dan kepimpinan ini adalah mereka yang sukar dipercayai. Kalau ada jenis orang ni suka nak jenis sahu, jenis akak diri sendiri, maka jenis ni kita tidak boleh buat kepercayaan kepada dia. Kata Imam Abu Ayyub, seorang hamba itu tidak akan sekali-kali jujur, iaitu dikira jujur dan tulus dalam perhambaannya, jika dia mencintai kemasyhuran. Sebab itulah kita kena berhati-hati duduk dalam kepimpinan ini, kena berhati-hati. Seperti telur di hujung tanduk, akan jatuh serta-merta, dan kita hendaklah sentiasa berhati-hati, berpesan-pesan di antara satu sama lain dengan kesabaran dan kebenaran. Malah Abu Daud As-Sijistani melihat sifat ini, sifat suka masyhur, suka nak jadi sahu,
adalah sifat ini sebagai salah satu daripada penyakit. Penyakit maknanya kalau sahur ni kalau ada puji dia marah lah. Mana gambar aku tak ada ni, warna aku dak disiarkan, warna aku macam-macam. Kerana nak kemasyhur, kata Abu Daud, benda yang seumpama ini penyakit ataupun menggelarkannya sebagai syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi makna dia susah hati. Aku ni macam mana sekarang ni? Dia berkira-kira tentang kemasyhuran dia supaya naik dan terus naik, dan bersekali dengan sifat hasad dan dengki, macam-macam sifat. Beliau pernah ditanya, iaitu Abu Daud ni, beliau pernah ditanya tentang nafsu atau syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi ni apa benda ya Syekh Abu Daud? Awak kata syahwat yang tersembunyi ni? Abu Daud pernah ditanya berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan syahwat yang tersembunyi itu. Lalu dia berkata, mereka yang cintakan kuasa. Jadi orang duduk dalam tapak kepimpinan ni lah, tapak kuasa. Mesti dia cinta kepada kuasa, enggan melepaskan kuasa dan sebagainya. Sebab itulah orang yang berada di dalam tapak kepimpinan ini mesti jaga, mesti menguatkan dia. Qawiyun amin. Kuat di sini ni pandai, berusaha membuat sesuatu yang terbaik. Amin. Iaitulah amanah kepada jawatan yang dipegang itu. Supaya amanah yang dibuat di atas jawatannya itu dapat memberi infak yang baik kepada rakyat yang di bawah kepimpinannya. Kerana kita akan ditanya tentang kepimpinan kita ini. Atas dasar itulah para salafus soleh terdahulu sangat berhati-hati dengan penyakit cintakan kepimpinan atau jawatan ini. Sufyanus Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin A'bad. Dia berpesan kepadanya. Jadi Sufyanus Tsauri ini seorang ahli sufi lah. Dia berpesan kepada Abbad, hendaklah engkau menjauhi sifat cintakan jawatan. Cinta jawatan maknanya tak layak macam mana, tapi nak juga. Kalau kita dilantik, tak ada masalah lah. Ada kekuatan, ada amanah. Tapi nak beritahu sini, kita nak jauh sifat cintakan. Cinta namanya Wikaku lah jawatan ni. Mana berebu. Cinta-cinta ni mana nak jawatan dah banyak mana berebu. Maka cinta ni mana cinta. Jangan kamu sekali-sekali cintakan jawatan. Sesungguhnya seorang lelaki yang ditimpa penyakit itu, kata Sufyan Tsauri, ada seorang penyakit, seorang lelaki yang ditimpa penyakit itu akan lebih cintakan jawatan lebih daripada dia mencintai emas dan perak. Jawatan ni jenis orang apa panggil, pakat nak belaka kat aku lah, boleh lah. Kerana jawatan-jawatan ni kerana ada benda di sebalik jawatan tu. Kerana ada nilai yang dia, nilai. Ini adalah perkara penyakit yang sangat tersembunyi. Kau nampak emas toko perak tu, nampak dah. Tapi jawatan ni penyakit yang tersembunyi. Kerana di sebalik jawatan tu macam-macam boleh menyeleweng. Ada rasuah, ada kezaliman, ada penindasan, mungkin yang melibatkan riba, mungkin yang memutuskan sesuatu perkara, yang melibatkan tekanan kepada sesuatu pihak yang lain. Banyak yang tersembunyi ni. Lebih-lebih lagi yang nak cari duit, nak kumpul duit, nak ambil duit orang,
nak macam-macam dengan tenda dengan apa ni, sebaliknya tersembunyi banyak. Sebab itulah orang nak pegang satu jawatan ni, dia ada benda, ada perkara yang bila dia ketua, dia dapat memutuskan sesuatu, sign beberapa perkara yang sesuatu akan dapat sesuatu daripada harta dunia, daripada bermacam-macam. Itulah dia katakan penyakit yang sangat tersembunyi. Bila jadi pemimpin memang akan perkara-perkara yang secret ini akan mari. Orang mari nak rasuah, orang mari nak buka tenda, orang mari nak cadangan, nak ambil tanah ni. Jadi siapa yang berkuasa? Bagi orang yang berkuasa, sebab itulah kepimpinan yang terdahulu macam-macam yang ambil rasuahnya, macam-macam yang dibuat, penyalahgunaan wang haram, macam-macam. Kerana dia berkuasa, ada kuasa untuk mengadakan sesuatu yang boleh didapat, sama ada secara halal atau secara haram. Lebih-lebih lagi yang Tuhan marah ni, yang Nabi marah dalam hadis ni, kerana penyakit yang sesembunyi ini, dia akan merebak, dia akan merebak dalam diri seseorang pemimpin itu, sehingga dia akan membuat sesuatu yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyakit yang sangat tersembunyi yang tidak dapat dilihat ini, melainkan mereka yang diberikan basirah, nur ain basirah, cahaya mata hati, penelitian yang mendalam. Kita baca daripada hadis-hadis Nabi, baca daripada ayat Quran yang kita baca tadi ni, dalam surah yang mula-mula saya baca tadi ni, bahawa kita diberikan amanah, akan ditanya tentang amanah itu. Jadi kecualilah orang yang pemimpin yang qawiyun amin, yang membuat penelitian yang mendalam sebelum menjadi pemimpin, maka periksalah dirimu agar ia tidak dihinggapi penyakit ini. Maka kita ada banyaklah buku-buku hadis-hadis Nabi yang berkait dengan perkara yang boleh merosakkan kepimpinan. Maka kita baca, kepimpinan ni wajib kita baca. Maka kita periksa dengan apa? Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka periksalah dirimu agar tidak dihinggapi penyakit ini, penyakit yang tersembunyi ini, dan beramalah dengan niat yang ikhlas. Maka kita beramalah dengan niat yang ikhlas. Sebab itulah kepimpinan ini perlu beramal, perlu ada nilaian amal taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya amal yang dibuat ini supaya Allah tunjukkan, supaya Allah tunjukkan kepada dia ini betul, ini salah. Melalui mana? Dia beramal, dia sembahyang tahajud, sembahyang duha, dia berzikir, berselawat, beristighfar, dan dia memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Kalau mu sebagai pemimpin, mu pelihara hak Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kepimpinan kamu itu, Allah akan menjaga kamu sepanjang kamu menjawab jawatan itu. Dan Allah akan memperlihatkan penelitian yang mendalam, iaitu melalui nur ain basirah, cahaya mata hati kita ini. Allah akan tunjukkan kepada kita ini betul, ini salah. InsyaAllah melalui hadis pertama yang kita baca ini dapat memberikan pengajaran kepada kita, supaya kita janganlah tergila-gila untuk mengejar jawatan dengan cinta, dengan sifat cintakan ke jawatan ini, sehingga menindas, sehingga tidak dapat menjalankan sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sekadar itulah tazkirah pada
hari ini. Semoga tazkirah ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat kita yang terutamanya yang memegang jawatan-jawatan di dalam semua institusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.